Pengenalan bagi tajuk adat resam, perayaan setiap kaum dan kepercayaan agama di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, adat resam, perayaan dan kepercayaan agama merupakan identiti setiap kaum di Malaysia kini. Ia sudah menjadi kebiasaan dari zaman nenek moyang kita lagi. Adat resam seperti merisik dan bertunang masih dilakukan oleh bangsa-bangsa di Malaysia seperti bangsa Melayu, India, Cina dan lain-lain. Manakala, perayaan-perayaan di Malaysia seperti Hari Raya Aidilfitri, Christmas, Deepavali dan lain-lain akan disambut dengan meriah tidak kira bangsa dan agama. Tidak lupa juga, kepercayaan agama di Malaysia pula tidak pernah hilang di dalam jiwa seseorang beragama Islam, Buddha maupun Kristian. Aspek-aspek yang telah saya jelaskan tadi merupakan identiti yang sangat penting di kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Antara persoalan yang menjadi fokus kepada pengkaji dalam melakukan kajian ini ialah: yang pertama, apakah kepentingan seni warisan yang wujud pada adat resam dan perayaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia? Yang kedua, sejauh manakah keunikan dan kekayaan warisan budaya dapat memupuk masyarakat majmuk di Malaysia? Dan yang ketiga, adakah sensitiviti kepercayaan agama dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia merupakan sesuatu yang penting untuk dijaga? Contoh isu yang melibatkan hubungan antara kepercayaan agama ialah isu yang dibangkitkan oleh Azian Aziz pada tahun 2009, iaitu isu pembinaan kuil Hindu di Seksyen 23 Shah Alam, Selangor. Isu tersebut bermula apabila penduduk di Seksyen 23 membantah cadangan pembinaan kuil di kawasan mereka yang majoritinya beragama Islam berbanding hanya 40 penganut Hindu. Keadaan bagaimanapun bertukar kecoh serta menjadi kontroversi apabila ada kalangan mereka yang menyertai perhimpunan itu membawa kepala lembu ketika berarak ke bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri SUK. Sehubungan dengan itu, pelbagai pihak termasuk dari luar negara mengkritik tindakan tersebut yang dianggap tidak sensitif dengan sentimen kaum dan juga agama. Meneruskan lagi penduduk Seksyen 23 dan juga penduduk Islam Selangor. Allahu Akbar. Kita boleh menerima azan 5 kali dalam sehari. Antara objektif kajian ini adalah untuk mengkaji adat resam perayaan setiap kaum dan kepercayaan agama. Seterusnya, untuk mengenal pasti persepsi masyarakat setempat terhadap adat resam, perayaan setiap kaum dan kepercayaan agama di Malaysia. Selain itu, untuk mengenal pasti cara adat resam dan perayaan yang diamalkan dapat mengeratkan hubungan antara kaum di Malaysia. Seterusnya, skop kajian. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji adat resam perayaan setiap kaum dan kepercayaan agama di Malaysia. Adat resam perayaan dan kepercayaan setiap kaum di Malaysia mencerminkan sesuatu masyarakat. Setiap kaum mempunyai adat resam dan kepercayaan yang berbeza serta juga diamalkan sehingga sekarang. Kajian ini tertumpu kepada hubungan masyarakat. Oleh sebab itu, kajian ini dijalankan kepada golongan masyarakat setempat. Golongan masyarakat tersebut terdiri daripada pelbagai umur seperti golongan remaja, dewasa dan warga tua. Selain itu, golongan tersebut terdiri daripada pelbagai kaum yang masih mengamalkan adat resam dan perayaan serta kepercayaan yang berlainan. Seterusnya, aktiviti dan proses kajian. Kajian ini dilaksanakan melalui kaedah tinjauan. Kaedah ini merupakan kaedah penyelidikan yang kebiasaannya digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang, khususnya bidang pendidikan.
Kajian ini dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden yang ramai. Kajian ini dilaksanakan melalui platform Google iaitu dengan mencipta Google Form untuk dijawab oleh setiap responden. Jadi, melalui kaedah tinjauan ini, secara tidak langsung, data dapat dipungut secara cepat dan terus daripada responden dalam masa yang singkat. Maka, kita dapat membuat kenyataan umum secara tepat untuk sesuatu kajian. Dalam melaksanakan tinjauan ini, aplikasi WhatsApp turut digunakan dengan berkongsi link Google Form tersebut kepada orang ramai dan rakan-rakan terdekat yang berlainan bangsa dan agama untuk dijawab. Bagi analisa kajian yang dijalankan melalui tinjauan Google Form, tinjauan ini dilaksanakan bagi mengkaji pengetahuan masyarakat mengenai adat resam dan perayaan berbilang kaum dan kepercayaan agama di Malaysia. Responden tinjauan ini ialah seramai 79 orang yang terdiri daripada pelbagai golongan bangsa iaitu bangsa Melayu, Cina, Kadazan, Brunei, Bugis, Sungai, Dusun, Bajau, Jawa dan Suluk. Berikut merupakan antara beberapa soalan yang diajukan dalam tinjauan. Bagi soalan pertama, seramai 53 orang iaitu 67.1% daripada responden yang merayakan dan 26 orang iaitu 32.9% daripada responden tidak merayakan perayaan yang berbeza daripada agama masing-masing. Untuk soalan kedua, seramai 79 orang iaitu 100% daripada responden bersetuju bahawa dengan mengambil tahu perayaan setiap kaum, ianya dapat mengekalkan keharmonian serta keamanan di antara masyarakat di Malaysia. Untuk soalan ketiga, seramai 78 orang iaitu 98.7% daripada responden bersetuju dan satu orang iaitu 1.3% daripada responden tidak bersetuju bahawa adat resam setiap kaum masih relevan untuk diamalkan dan dikekalkan pada masa sekarang. Oleh itu, berdasarkan tinjauan berikut, dapat dilihat biarpun di bawah peredaran zaman yang semakin moden, majoriti rakyat Malaysia masih mementingkan perpaduan kaum, kepercayaan dan adat resam. Walaupun terdiri daripada berbilang bangsa dan kaum, rakyat Malaysia saling menghormati adat resam, kepercayaan dan budaya satu sama lain. Setiap agama dan bangsa di Malaysia ini mempunyai sambutan perayaan dan adat resam mengikut kepercayaan masing-masing. Tanggungjawab rakyat Malaysia ialah memelihara keharmonian setiap perayaan dan adat resam bagi mengelak perbalahan dan menimbulkan huru-hara sehingga menjadi satu ancaman. Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat membantu mencapai hasrat dan cita-cita pelaksanaan ini. Kerana dengan keinsafan itu sahaja, adat yang membentuk identiti dan kepribadian kebangsaan dapat dibezakan dengan adat yang bersifat kesukuan atau perkauman. Identiti dan kepribadian yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melampaui batas-batas sukuan kaum dan akan memperlihatkan kepribadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah. Mengikut merupakan kajian pengumpulan data yang kami lakukan melalui Google Form. Baiklah, untuk soalan yang pertama, adakah adat resam setiap kaum masih relevan untuk diamalkan dan dikekalkan pada masa sekarang? Seramai 79 responden telah bersetuju, manakala satu responden tidak bersetuju. Hal ini wajar untuk dipersetujui bagi mengekalkan adat resam yang dibawa oleh nenek moyang kita sewaktu ketika dahulu. Baiklah, untuk seterusnya, adakah anda turut meraihkan perayaan yang berbeza dari agama anda? Sebanyak 67.5% bersamaan dengan 54 responden telah bersetuju, manakala 32.5% banyak 26 responden tidak bersetuju. Hal ini berbangkit akibat kurang pengetahuan tentang adat resam dan perayaan kaum agama lain. Untuk soalan yang ketiga, sekiranya anda ialah sebuah keluarga yang menganuti agama berbeza, adakah anda akan menziarahi mereka ketika perayaan?
sebanyak 86.3% telah bersetuju, manakala sebanyak 13.7% tidak bersetuju. Hal ini kemungkinan rakyat Malaysia tidak mengambil tahu tentang cara perayaan agama lain, bagaimana mereka merayakan sesuatu perayaan tersebut. Hal ini akan berbangkit sekiranya kita tidak mengambil tahu tentang cara perayaan itu dan akan menimbulkan spekulasi-spekulasi yang negatif. Yang seterusnya, adakah anda mengetahui tentang adat resam yang diamalkan oleh setiap kaum di Malaysia? Seperti catapan yang tertera, sebanyak 51.2% bersamaan dengan 41 responden telah bersetuju, manakala 45% bersamaan dengan 36 responden kurang pasti. Hal ini boleh membantu kita untuk berfikiran secara terbuka sebagai rakyat Malaysia agar negara kita terus maju dengan pelbagai kaum yang harmoni dan dapat mengekalkan keharmonian Malaysia. Seterusnya, pada pendapat anda, apakah faktor masyarakat Malaysia kurang mengambil tahu tentang adat resam dan perayaan setiap kaum di Malaysia? Sebanyak 45% kurang bergaul dengan masyarakat berbilang kaum. Kedua tertinggi adalah 18.8%, iaitu mempunyai perspektif negatif terhadap kaum lain, manakala tempat ketiga berkongsi sebanyak 13.8%, iaitu mempunyai sikap perkauman yang tinggi di dalam diri dan kurang ilmu pengetahuan dalam diri. Dan yang terakhir, 8.8%, iaitu kurang didikan daripada keluarga. Untuk peratusan yang terakhir ini, kita dapat melihat bahawa didikan keluarga amat penting di kalangan kita agar kita dapat menghormati jiran tetangga sekiranya jiran kita mempunyai ataupun menganuti agama yang lain. Kita dapat mendidik anak kita untuk menghormati cara perayaan yang mereka rayakan. Soalan yang seterusnya, mengapakah kita perlu berbangga dengan dan mengekalkan adat resam serta perayaan yang diwarisi? Seperti yang dapat dilihat, sebanyak 79 responden telah memilih untuk menjadi lambang dan identiti yang unik bagi setiap kaum. Hal ini dapat dijadikan sebagai negara yang maju dan mengekalkan keharmonian sekiranya kita dapat menghormati bangsa dan agama yang lain. Yang terakhir, adakah anda bersetuju bahawa dengan mengambil tahu adat resam dan perayaan setiap kaum dapat mengekalkan keharmonian serta keamanan di antara masyarakat di Malaysia? Semua responden yang telah memberikan respon bersetuju dengan soalan tersebut, maka dengan cara itu keharmonian dan keamanan di Malaysia terjamin kerana menghormati agama dan adat resam orang lain.